Okay, Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah. Okay, so hari ni kelas terakhir, minggu depan tak ada kelas. Tak ada ITT. So saya ingatkan kembali, mungkin awak dah tahu dah. So ITT awak Maths hari Khamis. Okay, Khamis pukul 8.30 hingga pukul 10. Tapi saya akan mula awal pukul 8 sehingga pukul 10. Okay, insyaAllah kita akan buat guna Google Form. Okay, awak dah biasakan guna Google Form. Okay, campur objektif dengan subjektif. Subjektif tu bahagian B lah. Okay, pilih ke tulis short answer ke tak perlu working. Okay, tulis jawapan sahaja. Okay, Google Form. Saya nak uji chapter 1, 2, 3. Okay, saya ingatkan kembali soalan susah kalau awak tak study. Okay, kalau awak study insyaAllah senang. Okay, soalan saya tak sesenang kuis yang saya buat lah. Sebab dia ITT kan, jadi kita up sikit. Okay, so be ready. Okay, so kita nak mulakan apa yang kita nak buat hari ini adalah latihan chapter 3, enrichment exercise. Okay, semalam saya dah beritahu dah homework awak self mastery page 83, question number 5, 6, 8, 9 and 10. 5, 6, 8, 9, 10. So buat dulu. Okay, buat dulu dalam buku latihan. Anytime saya nak awak hantar, terus awak boleh hantar dekat GC. Okay, so buat dulu dalam buku latihan. Okay, so kita mulakan. Saya nak bincang soalan skills enhancement. Muka surat 82. Okay, soalan nombor 5, 6, 7, 8 dan self mastery 1, 2, 3. Saya cakap semalam kan. Okay, so muka surat depan, muka surat 81 tu, soalan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 tu awak boleh buat sendiri tau. Pastikan awak buat. Chapter 3 ni awak kena go through semua soalan. So bahagian ni pastikan awak buat. Dia sangat mudah. Okay, sangat mudah. Awak boleh tengok nota. So tulis. Okay, so awak tahu dah. So benda ni tak buat awak takkan faham. Apatah lagi nak ingat kan sebab awak tak pernah buat. Okay, so kita mulakan dengan soalan nombor 5. Nombor 5 ni. So kalau awak tiba-tiba tak dengar suara saya tu, tolong inform. Okay, question number 5. Encik Shah wants to deposit 10,000 ringgit into a fixed deposit account. Okay, so dia nak simpan dalam fixed deposit account. Okay, for 9 months. So dia nak simpan 9 bulan je 10,000 ni. Okay, the following are the fixed deposit interest rate. So yang bawah ni adalah interest rate for different terms offered by a bank to Encik Shah. Okay, calculate the amount of interest that will be received by Encik Shah if he is saving for 9 month term. Okay, so dia nak hanya 9 bulan sahaja. Okay, jadi kita akan tengok interest rate yang melibatkan 9 bulan sahaja. So kalau perasan dekat sini lagi lama awak pinjam, lagi tinggilah interest dia. Okay. Lagi lama awak pinjam, lagi tinggilah interest dia. Jadi dia depends on how long. Okay. Peminjaman awak tu. Sekejap ada kawan awak dekat luar. Okay. Okay, so sekarang dia nak pinjam selama 9 bulan. Jadi okay, kita ambil interest rate kita for 4%. Okay, so kita boleh kira teruslah. Soalan nak amount of interest. Okay, interest dia adalah 4%. Jadi boleh kira direct. Formula interest apa dia?
PRT. PRT. Betul, PRT kan? Okay. Betul. So, prinsipal kita 10,000. Cikgu, tu Okay. RM4. Empat peratus ke RM4? 4%. Ini 4%. Sepatutnya dia inform lah kat sini. Persen. Ini 4% ni biasa interest rate dia bagi dalam percentage lah. Okay. So 4%. Kalau RM4 sikit sangat tu. Pinjam RM10,000 interest dia RM4 je selama 9 bulan. So tak logik kat situ. Okay, so dia 4%. Jadi rate kita adalah 4%, 4/100 ataupun awak nak tulis 0.04. Okay, term kita mesti dalam tahun. Jadi macam nak tukar? 9/12. Okay, go. 9/12. Okay, kira dapat berapa? Ni boleh kecilkan. Okay, ni pun boleh kecilkan. Ni kecilkan. So tinggal 300. Betul masuk kalkulator dapat 300. So dapat jawapan. Okay, 4% ni kalau dia pinjam selama 9 bulan tau. 4% ni annual interest rate. Annual per annum. 4% per year tapi dia pinjam 9 bulan je. Jadi awak kena carilah 9/12. Berapa tahun? 1/3 tahun. Okay. Tengok ni interest rate dia annual. Okay, soalan nombor 6. Yang nombor 5 tu direct je kan? So boleh faham Okay, in 2018, Encik Zainal holds 6,000 units of shares. Tak apa. Masuk. Okay, 6,000 units of shares of Syarikat Vision Sdn Bhd which is worth RM1 per share unit. Okay, 1 unit harga dia RM1. Jadi kalau 6,000 unit dalam bayangan awak dah tahu dah dia ada saham dia RM6,000. Okay. During the year, the company declare a 6% dividend. Okay, so dia ada return dalam bentuk dividend which is 6% and a bonus issue at 1 new share for 2 share units held. Faham ke ni? Faham. Faham. Yang faham tu, apa yang awak faham? Yang faham tu apa yang awak faham pasal bonus tu? Macam mana? Satu share free. Betul. Saya dengar 1 share free tu. Okay, setiap 2 share yang dia pegang tu, dia akan dapat 1 share free. Maksudnya setiap 2 unit dia akan dapat tambahan 1 lagi unit. Begitu. Faham ke? So dia ada 6,000 unit, jadi bonus dia berapa unit? Cepat kira. 1,000. Bonus berapa? 3,000. Yes, 3,000 unit. Bagus. So dia dah dapat dividen, return dia dengan dia melabur saham dekat Syarikat Vision. So return dia dalam bentuk dividen satu lagi dalam bentuk bonus. Bonus dia 3,000 unit. Okay, 3,000 unit maksudnya RM3,000. Okay, so yang tu. Okay, at the end of 2018, the share price rose to RM2.30 per unit. Calculate soalan pertama, the amount of dividend received by Encik Zainal. Okay, so dia nak cari amount of dividend. So dividend 6%, jadi awak kena cari dalam bentuk RM. Okay, so cari dulu awak punya share dalam bentuk RM. So awak ada 6,000 unit, so 6,000 darab RM1 jadi RM6,000. So awak punya ni adalah RM6,000. Okay, RM6,000 darab RM1. So saya terus tulislah RM6,000 sebab dia RM1 ni. Okay. So settle, soalan nak dividen, jadi kita kena kira dividen sahaja. Okay, 6% out of 6,000. So tolong kira berapa? 390.
360. So dia dapat dividen 360. Simple je kan soalan ni kan? Bila latihan simple, bila exam yang susah ya cikgu. Biasalah nama pun exam. Okay, next soalan yang kedua, B. The number of bonus share units to be received by Encik Zainal. Okay, soalan nak bilangan bonus share unit. Okay, so tadi dah kira dah 3,000 kan? Tapi kita nak buat jalan kira, okay. So dia nak bonus share unit tau, dia tak nak dalam bentuk RM, nampak dia nak share unit. Jadi awak hanya bagi tahu 3,000 unit. So macam mana nak kira? Saya terangkan semula, a bonus issue at one new share for 2 share units held. So setiap 2 unit yang dia pegang, dia dapat 1 unit baru. Okay, 1 unit baru. Okay, itu bonus. Okay. Jadi bahagian B, okay. Sekejap lagi saya jawab ya soalan dekat chat. Bonus share unit. Okay, just bahagi je. So dia ada 6,000 unit. Jadi bahagilah dengan 2. So bonus tambahan dia dapat adalah 3,000 unit. Okay, soalan nak unit maka unit. Kalau soalan nak amount, so bagi dalam bentuk RM. Okay, soalan nak number, bilangan unit. Okay. So C. The number, kejap lagi saya jawab ya soalan chat. The number of share units held by Encik Zainal after receiving the bonus shares. So dia nak number of share units held. Sekarang dia ada berapa share unit selepas dia terima bonus share tadi. So berapa jawapan? 9,000. Macam mana dapat 9,000? Jadi tambah 9,000. Okay, good. So dia punya new share unit. Okay, so original dia ada 6,000. Aku suka dah tulis sempit-sempit kan. 6,000 tambah dengan bonus 3,000. So total ada 9,000 unit. Dah siap soalan nombor 6. Okay, kau ada yang nak salin soalan nombor 5 dengan 6 ni. Saya bagi awak seminit. Okay. Nampak Okay. Seminit dari sekarang. Sementara saya membaca chat. Okay Amalia, tak apa. Tadi pun saya ada kelas form 4 pun lambat habis. 5 minit sebelum kelas seterusnya. Okay. Cikgu, dividen tu tak campur bonus ya? Dividen lain, bonus lain. Tak campur. Dividen mestilah kita darab dengan yang original yang dia ada. Okay. Darab dengan original yang ada. Dia melabur saham RM6,000 sahaja. Jadi dia dapat 6% dividen daripada apa yang dilaburkan. Okay, bonus tu selepas dia labur baru dia dapat bonus. Okay. Untuk the next year, so dia akan kira dividen baru based on dia punya new share. Based on dia punya new share. Okay, settle ada kawan awak dekat luar. Okay. Okay, so soalan seterusnya. Yang ni saya boleh padam ya, soalan nombor 7. Okay, question number 7. Okay, awak baca dulu. Tengok dulu table tu. Soalan mudah je. Saja je tu. Siapa namanya tu? Batrisha tanya. Kenapa dia bagi lagi maklumat harga share tu yang dia share price rose tu?
Saja je dia bagi. Ni dia mungkin nak ada tambahan soalan lagi tapi dia tak cakap apa-apa pun, tak ada soalan pun yang kena mengena dengan info dia bagi. Saja je letak situ. Mengelirukan. Okay. Nak tengok kita tahu tak info yang mana sepatutnya kita guna pakai. Okay. Selesai ya. Okay, nombor 7. Kemungkinan soalan ni Kemungkinan soalan kalau dia bagi share price rules tu, mungkin dia akan tanya capital gain. Okay, mungkin akan tanya keuntungan modal. Setelah dia jual semula. Okay, setelah dia jual semula baru dia akan dapat capital gain. Okay, sekarang dia just nak bagi info je. Okay, RM2.30 per unit. So dia just nak bagi information sahaja. Okay, nombor 7. Okay, dia bagi kolom deposit amount, flat interest rate, saving periods, total interest accumulated. Total interest accumulated ni maksudnya kadar faedah yang terkumpul lah. Okay, so yang ni adalah I. Okay, saving period terms lah awak punya T. Sama-sama. Okay. Flat interest rate awak punya R. So deposit amount is your principal. Okay, kalau nampak kat sini tahu dah macam mana nak kira kan. Awak ada satu je formula I equals to PRT. Okay, berpeganglah pada formula ini. Okay, so untuk row yang pertama. So you have principal 10,000. So just substitute je. So 10,000. Awak punya rate 5%, so 5% 5/100 ataupun awak boleh tulis 0.05. So kena careful ya, jangan tersalah pula. Saving period sudah memang dalam years, so just copy and paste 2. Okay, tolong kira untuk saya. Berapa awak dapat? 500. 1000. 1000. Confirm ya? Okay, 1000. Yes. Okay, so fill in the blank. Okay, row yang kedua saya proceed Saya jenis memang suka tulis formula dahulu. So that saya tahu apa yang kita perlu isi dan apa yang kita sudah ada. So kita dah ada principal. Okay. I kita dah ada 100.5, 150. Principal is 5,000. Rate kita tak ada. Okay, saving period is 1. Okay, so just settle ni dulu. 5,000 darab 1, so 5,000. Jadi kita nak R je, so 5,000 bawa sini jadi bahagi. Okay, so R is 150 divide 5,000. Tolong kira untuk saya berapa? 0.03. 0.03. Okay, good. 0.03, so 3%. So kat sini adalah 3%. Okay. So last kali ni. So kita ada principal, kita ada R, kita ada I. Okay, I equals to PRT. So I kita 720. Principal kita 4,000. R kita 0.06 and then T. So kira ni dulu 4,000 times 0.06 and then bawa sini jadi bahagi. Okay, so 720 divide 4,000 times 0.06. Tolong kira berapa? 3. 3 tepat Okay, so siap. Senang kan soalan kan? Senang. Okay. Senang kot. Okay ya, so saya bagi awak 30 saat bagi anak salin. Okay. Cuba dah aku 30 saat saya. Soalan seterusnya, soalan nombor 8. Okay, question number 8.
Mr. Kishendran deposit 5,000. Tengok orang dia tak boleh nampak tau ni. So saya besarkan. Okay, Mr. Kishendran deposit 5,000 into fixed deposit account. Okay, with 4% interest rate. Okay, R dia adalah 4%, compounded every 3 months. Okay, for a period of 3 years. Calculate the amount of interest. Soalan nak interest. Okay, bear in mind awak punya formula yang berkaitan dengan compounded interest ni adalah NV. Okay, soalan nombor 8. Okay, NV equals to P1 plus R over N times NT. Korang belajar kan benda ni kan? Korang belajar dengan Cik Gavi kan? Belajar NV ni matured value, maksudnya amount yang ada after kita tambah dengan compounded interest. Okay, so yang ini matured value. Okay, principal awak punya deposit lah berapa, and then R dia punya rate of interest, and is how many times the interest compounded. Okay, T terms as usual. So bila masuk kat sini kita tak akan dapat direct interest, kita akan dapat total interest campur dengan kita punya deposit. Okay, jadi nak cari interest nanti kita kena tolak. Okay, so kita cari dulu kita punya matured value. Okay, so kita ada P kita 5,000. Okay, saya masuk terus lah So 5,000. Okay, 1 plus rate kita 4%. So saya terus tulis dalam bentuk perpuluhan supaya mengelakkan banyak sangat per. Okay, N kita. How many time compounded. So yang ni kena careful. Biasa yang ni jangan ada salah, dan biasa pilihan jawapan dia pun memang saja je nak bagi pilihan jawapan yang mengelirukan. Bila dia kata 3 months, every 3 months. So dalam sebulan awak ada berapa bulan? Dalam setahun awak ada berapa bulan? 12 bulan. Okay, 12 months. So bila dia compounded every 3 months. So berapa kali dia kena compound kat situ? 4 4 kan. Setiap 3 bulan dia akan kira interest. Setiap 3 bulan dia akan kira interest. So berapa kali dalam setahun dia kira interest? 4 kali. Jadi N awak adalah 4. Okay, kena careful. Ingat N tu adalah how many times. Okay. Kita akan kira compounded interest. How many times. Bukan how many months. How many times. Okay. So N awak equals to 4. Warna hijau. Okay, lepas tu just kira je lah. Tolong kira untuk saya. So N4, T awak 3 untuk 3 tahun lah. So tolong kira. 5,634 ringgit. 13 Kira sen. dah. Laju. 5,634 634 13 sen. 13 sen. Okay. So yang ni matured value. Soalan nak interest. Jadi interest awak kena tolak kan. Awak punya matured value dengan original awak punya deposit. Okay, so interest 3413 tolak dengan awak punya principal. Okay, so tinggallah 634.13. Okay, final jawapan. Boleh faham ke? Boleh. Boleh so kena baca soalan yang elok. Soalan nak apa? Kadang-kadang awak tahu sebenarnya tapi salah menjawab soalan. Faham soalan tu tapi salah jawapannya. Sebab dia salah faham. Okay, so settle soalan nombor 8. Okay, saya bagi awak seminit. Kau ada yang nak salin. 30 saat je lah. Okay, habis dah 30 saat saya. Laju kan.
Okay, kita nak pergi kepada self-mastery. Self-mastery soalan nombor 1 sehingga soalan nombor 4. So, soalan nombor 1 kan. Okay, nombor 1. Mr. Oswald, Allah susahnya nama dia, Alphonsus borrowed RM 15,000 from Bank Yakin to start a tailoring business in Rawang. Okay, the bank charges 5% flat interest rate for a repayment period 5 years. How much interest will be paid to the bank by Mr. Oswald? So dia pinjam, okay, 5,000. So bila kata loan, awak ada dua jenis loan, dua jenis interest, flat interest, satu lagi interest on balance. So yang ni kategori flat interest. So sangatlah mudah, direct je kan. Soalan nak soalan nak interest, okay. So yang ini awak nak kira direct boleh ataupun awak nak guna formula yang A tu pun boleh. Okay. Formula A tu ada yang ini kan, P plus PRT. Dan nanti awak tolak. Okay, so tak ada masalah mana-mana je. Jadi since dia nak interest dan dia adalah 5% flat interest, so kita kira direct je lah. Masuk dalam formula interest. Okay, so formula interest apa? PRT. PRT kan. So principal berapa? 15,000. Cara dengar. Rate berapa? 5. 5%. 5%. Times lagi terms. 5 tahun. Okay, tolong kira untuk saya. Berapakah interestnya? 3,750. Senang kan? Kadang-kadang kalau mesti tanya kan cikgu, kenapa soalan tu ada otak-otak? Biasa sini tanya lah, kenapa soalan tu ada otak-otak? Cik, belagak ke situ. Sebelum awak tanya, saya tahu dah pemikiran awak. Okay, so direct je. Okay, kita pergi soalan nombor 2 terus kenapa? Saja. Padahal soalan tu senang. Mungkinlah dia letak otak-otak tu sebab dia beranggapan orang yang menjawab tu dia kurang faham topik ini. Saya yakin anak saya semua dah faham laku topik ni. Okay. So bagi awak tak sepatutnya soalan tu ada otak-otak kan. Jangan belagak di situ Okay. So soalan nombor 2. Mrs. Emily Francis saves RM10,000 in a bank. So dia buat saving lah ni. Okay, by the end of 8 year. Okay, tahun yang ke-8, the money collected amounts to RM. Selepas 8 tahun, so amount yang ada sekarang 19,992. Okay, if the bank pays an annual interest of X%, okay, so dia punya interest rate dia X% for a year, okay, annually ataupun per annum, and is compounded every 6 months. Calculate the value of X. Ni baru mencabar kan. Compound pula tu. Dia tak nak cari direct pula tu. Dia nak cari interest. Kita punya rate. Okay, kita punya rate. Jadi jangan susah hati. Okay, apa yang awak nak formula kat sini? Nampak soalan ni awak akan guna pakai formula yang mana? MV. Tengok. Kita dah kata dah. Soalan ni bukannya ada soalan otak-otak. Okay, soalan MV. Kenapa awak guna formula MV?
Ada perkataan compound. Juga compound. Compounder. Okay. So, kita ada tak NP? Matured value. Ada. Ada. Yang mana Ada. matured value? 19,000. 19 Betul. Okay, good. Point 71. Okay, prinsipal yang original lah 10,000. Okay. Okay, saya kena kecilkan sikit. Okay. Saya kecilkan sikit lah. Okay, so kita punya prinsipal adalah 10,000. Okay. 1 plus, rate kita tak tahu. X percent. Okay. N kita 2. So, ni kena careful dia. X percent jadi saya letak dulu X over 100. Okay. Per 2. 2 darab dengan 8. Okay, 2 ni faham kan kenapa 2? Faham. Faham ya? Kenapa? Sebab dia kira setiap 6 2 kali setahun. Okay. Compounded every 6 months. So, 2 kali setahun je. Setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan kira interest. Setiap 6 bulan kira interest. So, 2 kali je setahun. Yang ni saya letak dalam bentuk per 100 lah. Okay, awak nak letak dalam 0.0x pun boleh. Cuma saya nasihatkan sebab X ni huruf kan. Saya takut nanti awak confuse. Jadi letak je X per 100. Kalau dia nombor dia senang. Okay. So sekarang yang mana nak kira dulu? Okay. Tengok dekat sini. X tu ada yang dalam kurungan. So dalam kurungan kita akan settle kemudian. Kurungan ni dia ada power. So power ni pun kita akan settle kemudian. So yang tak ada kena mengena dengan benda Allah ni adalah 10,000. Jadi 10,000 ni kita bawa dulu belah sini. Okay, how to eliminate 10,000? Buatlah kerja sekolah dulu. Kan? Okay, itu kau tanya okay. je kan, kau dengki sebenarnya. Tak ada. Aku dapat dulu. Yelah, buatlah kerja sekolah dulu. Alah, kau tengok YouTube. Okay, dah habis sesi pergaduhan tadi. Okay, so kita bawa dulu 10,000 belah sini. So yang ini darab, 10,000 darab dengan everything in bracket. So bila kita bawa sini akan jadi bahagi. Ataupun dalam istilah mathsnya konsep dia adalah kita nak balancing equation. Okay, kita nak eliminate 10,000 so divide 10,000 both side. Okay, so what happen kat sini 992.71 bahagi dengan 10 bahagi dengan 10,000. Okay, so apa yang tinggal kat sini adalah 1 plus X over 100 over 2 to the power of 16. Okay, so yang ni tolong kira. Tak dengar suara saya ke? Dengar. Dengar. Kau nak kira tak ni? Dengar. Kira. Dengar kira kau jangan berangan tau. Tunggu sekarang. Okay, power of 16. Okay, so sekarang kita nak buat apa? Okay, nampak macam ni sekarang kita nak buat apa? Okay, beritahu saya. Aim kita nak tahu nilai X. So sekarang awak nak buat apa? Ada 16. Kali dengan 16? Awak nak multiply with 16? Sure? Adakah dia multiply with 16? 16 tu apa? Kuasa. Kuasa. So how to eliminate power? Power partner dia siapa? Root. Yes. Power Root. root. So awak akan ambil 16th root. Punca kuasa 16.
Tapi takkan nak tulis punca kuasa 16 kan? Jadi punca kuasa 16 awak boleh transform menjadi kuasa 1/16. Okay, so apa yang kita buat adalah everything kita akan kuasakan dengan 1/16. So everything kita akan kuasakan dengan 1/16. Jadi ini dengan ini habis, tinggal kuasa 1. Yang ini jangan kira manual. Takut tak jumpa jawapan, masuk je kalkulator. Okey, pastikan awak masuk kalkulator. 1.99271. Yang ni, tanda kuasa ni dalam kurungan 1/16. Okey, kira dapat berapa? Point 0.44. 0.0. 1.0425. Betul? Betul. Betul Korang kira tau. Nanti sampai masa korang tak reti kira, korang kena. Kalau awak runsing dengan x/100 tu, awak boleh tukar tau 0.0x. Macam gitu. Okay. So sekarang x berada di sini. So kita gerak yang jauh dulu daripada x. So kita gerak 1 dulu. So kita nak eliminate 1. We need to minus 1. Okay, so minus 1 ataupun kita bawa sini tolak 1 jadilah 0.04425. To x over 100 over 2. Okay, now kita eliminate 2 dulu. So kita darab dengan 2. So darab dengan 2. So tolong kira kat saya. 0.0885. Darab cikgu. Darab 2. Betul. Betul. Sama dengan. Okay, so kita nak cari x je. Kita nak 100 ni. So bawa sini. Okay, so darab dengan 100. Jadi x awak 8.85. Boleh ke? Boleh. Cikgu. Ya, saya. Kenapa yang dekat atas tu ada 39, yang dekat bawah tu ada 2? 39 kat bawah tu ada 2. Yang mana ni? 39 kat bawah ada 2. Yang nombor dekat yang atas tu ada 19,992. Lepas tu kenapa? Lepas tu kenapa yang dekat yang kuasa 1/16 tu tiba-tiba ada 2? Yang ni ke? Ada 2 tiba-tiba? Awak kata 1.99271 ni Ni dari sini? So ni bahagi 10,000. So ada 4 kosong. Jadi saya gerak ke kiri 4. 1, 2, 3, 4. Bukan Jadi cikgu, 9-nya tu cikgu. 9 hilang 1 cikgu. 9-nya cikgu. Tak cukup 1. Oh. Alah, korang ni lain kali cakap lah esok. Dah habis pun nak cakap. Tapi jumpa jawapan kan? Faham. 9 ni ada 2. Betul kan sekarang? 1, 2, 3, 4. Okay. Cukup dah. Kau tak korang senyap kan? Korang tak dapat jawapan kan? Dah siap jawapan baru cakap. Kali cakap esok tau. Okay, boleh nak kira? Cikgu, Ya, saya. jawapan dia tetap 1.04425. Tapi kan kenapa dia berhenti kat 5 tu je? Dia lagi panjang sebenarnya. Lagi panjang. So kalau awak nak tulis sampai habis tak ada masalah. Boleh. Lagi bagus. Okay, cuma dekat penulisan ni kita ambil dekat pertengahan
pengiraan, awak akan ambil banyak perpuluhan. Awak kena ambil banyak perpuluhan. Awak jangan terus 1.04, jangan. Okey, nanti akan jauh lari dengan skema. Okey, dekat pengiraan tu awak ambil lah 3, 4, 5. Tak nak 3. 4, 5, 6 perpuluhan tak ada masalah. Okey. So kita akan dapat more accurate lah untuk jawapan. Kalau awak nak tulis semua pun tak ada masalah. Semua yang ada kat kalkulator tu. Boleh. Lagi digalakkan. Boleh ke anak-anak? Boleh. Awak ada 30 saat untuk awak salin. Pastikan ada dalam buku nota Kita belajar ni, tolong tulis dalam buku nota. Tak ada dah nanti. Kita tak ada repeat dah dekat sekolah ya. Cikgu kenapa kena -1? -1 sebab kat sini. Sini tolak 1. Yang ni saya bawa ke sini tolak 1. Yang cikgu tadi kenapa? X tu peratus ya cikgu. Peratus. Okay. Sebab dekat soalan dia dah tulis X peratus, jadi X kita 8.85 lah. Tak tulis peratus pun tak ada masalah. Sebab pada soalan dah ada punya unit. Dah kot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, settle. Okay, kita nak pergi soalan nombor 3. Okay. Kalau tak nampak, awak zoom lah ya. Okay, soalan nombor 3. Puan Nur Aini. Puan Nur Aini Mitis. Ya Allah, nama geleng-geleng semua. Puan Nur Aini Mitis deposit a certain amount of money. Ni tak beritahu pula berapa amount dia. Into her savings account which provides an interest rate 2% per annum. Ni tak keluar. 2% per annum. And compounded quarterly. Okay, what is the initial deposit? Initial deposit. So ni sebenarnya nak cari prinsipal kita lah. Made by Puan Nur Aini Mitis if the money collected at the end of the 5th year is 7734.26. Okay, saya rasa clear dah kat sini. Okay, soalan pertama saya. Awak nak guna formula yang mana? MV. Kenapa MV? Compound. Compound. Sebab dia compound. Okay, jangan rajin sangat kira manual. Kita terus guna formula lah. Okay. So, ni formula dia, soalan nombor. Okay. Allah. Whiteboard saya hang. Okay, kembali. Okay, so sekarang ni kita tahu tak MV kita? Tahu. Tahu yang mana MV? 7734.26. Ya Allah, korang semakin bijaksana, dah bijaksana, makin bijak belaka. Okay, so ni mature value lah after 5th year. So, after 5 years, awak akan dapat 7734.26. Okay, P tak tahulah. P lah kita nak cari. Okay. 1 plus R, rate dia adalah 2% per annum. So, 2% is 0.02. Okay, so ni kena careful tau. Kadang-kadang dia bagi macam ni, 0.5%. So yang ni bila awak transform jadi decimal, dia akan jadi 0.5 bahagi. Dan jadi fraction jadi macam ni. So, akan jadi 0.005. Okay, nampak kat sini ada 2 kosong, kat sini 1 kosong. So, careful. Okay, careful bila nak. Boleh congak, tak boleh, tak yakin guna calculator. Okay, over N. N kita berapa? Dia kata compounded quarterly. Saya dah explain sebelum ni, kalau quarterly je, automatic berapa bulan? 3. Quarterly je 3 bulan. Sebab quarter suku maksudnya 4 kali dia compound. Okay,
4 kali maksudnya setiap 3 bulan. Bila quarterly je automatic dalam kepala awak 3 bulan. Okay, so setiap 3 bulan akan kirim terus, jadi untuk setahun dia akan kirim 4 kali setiap 3 bulan. So N awak adalah 4. Okay. 4, T kita, terms kita adalah 5. Okay, so sekarang sangat mudah sebab yang unknown dia adalah P. Jadi apa yang kita boleh buat, kita kira dalam kurungan ni, lepas tu kita kuasakan. Nah, tolong kira kat saya dalam kurungan tu berapa nilai dia. $1.10489. Yang tu dah kuasa sekali ke? Dah. Dah. 1 point, ulang balik. 1 point. 1048 48 96. 96. Okay, good. Okay, so nak cari P, maka bahagilah ni. P darab benda alam ni, so kita nak eliminate benda alam ni, kita bahagi. Ataupun arti kata lain nak buat shortcut, pindah sini jadi bahagi. So 7734.26 divide 1.104896. So berapa dia punya deposit? Principal dia berapa? Berapa? $6,999. 1,999. 69 sen. Poin 99. Yo. Rasa-rasa dia masuk amount macam tu ke? Siap 99 sen tu? Tak. 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 Dia bundar. Yeah, Tak. kita bundar. So ni final answer dia. Okay. So ada soalan nak tanya? Boleh ke? Cikgu memang kena bundar ke? Secara logik ni kita akan bundar. Sebab kita nak masuk bank tak boleh sen kan? RM1 pun tak lepas kan? Cikgu, Yo. kalau dalam exam nanti kalau tak bundarkan, hilang markah ke situ? Tak hilang markah. Sebab saya berfikiran macam ni. Kalau dekat bank, dia memang tak boleh masuk sen. Tapi kalau dia pergi counter, boleh kan dia masuk sen. So boleh je. Okay, melainkan kalau ada soalan macam ni. Round off your answer to the nearest integer. Then jawapan awak adalah 7,000. Ataupun round off your answer to the nearest RM. So jawapan awak adalah wajib 7,000. You faham Boleh. Terima kasih, Cikgu. Okay, 30 saat untuk yang nak salin. Kalau saya tengok chat ni ada soalan ke? Kalau P tu tukar X tak ada masalah kan? Oh, Ikuan tak boleh tukar. Formula dia memang guna P. Jangan tukar X. Nanti awak keliru. Formula dia memang P. P stand for principal. Principal tu apa benda? The amount that you deposit. The amount that you loan. Apa-apa saja amount yang awak masukkan dalam bank, yang save dekat bank ataupun apa-apa amount yang awak loan, itu namanya principal. KP. So jangan tukar X tau. Kena guna P. Nanti sekarang bila ada unknown lain X kan, dia dah keliru kat situ. Okay, settle kita ada lagi 6 minit. Soalan yang terakhir. Okay, soalan nombor 4. Okay, question number 4. Okay, Puan Zaitun bought 1,000 unit. Okay, dia beli 1,000 share unit. Syarikat pelita berhad at RM2 per unit. So, 1 unit harga dia RM2. Okay, at the end of the year, syarikat pelita berhad paid a dividend of 20 sen per unit. Okay, setiap unit dividen dia 20 sen. Okay, to all its shareholders.
The following year, Puan Zaitun sold all the shares held when the share price rose to RM2.20 per unit. Okay, soalan nak calculate the return on investment. Dah lama tak tengok soalan ni kan? So dia nak return on investment. So macam mana formula return on investment? Peratus. Peratus. Apa yang peratus tu? Total ROI. return. Over initial model. Initial modal Initial modal nama dia. Initial investment. Value of investment. Yes. Initial investment lah. Okay, times 100. Okay, so initial investment kita dah ada dah. Okay, 1000 unit darat dengan RM2. So kita punya initial investment 1000 unit times RM2. Okay, so initial kita adalah 2000. Okay, so now kita nak calculate the total return. So dekat sini how many types of return that she get? 2. Apa dia? Bonus dengan dividen. Dividend. Satu lagi? Gain. Rising Yes, cost yang dijual. good. Okay, capital gain, keuntungan modal. So kita kira dulu dividen. Okay, dividen dia bagi 20 sen per unit. Jadi dia ada 1000 unit darab dengan 20 sen. Okay. Kira berapa? Berapa? 200 Betul kan? Betul, 200. 200. 200. Okay, dividen dapat 200. Capital gain? Jauh ni capital gain. Okay, so letak ke atas ni. So capital gain, keuntungan modal dia. So bila Puan Zaitun jual balik share dia, so dia akan dapat capital gain lah. Okay, so kita kena kira untung sahaja. Okay, asalnya harga RM2. Kemudian dia jual dengan harga RM2.20. So berapa untung dia kat situ? 20 sen. 20 sen. 20 sen. So dia ada 1000 unit sebab dia jual semua. So dia ada 1000 unit. So darat dengan 20 sen. Hilang kosong saya. So 200 juga. Jadi total return dia adalah 400. Okay, saya kira ROI terus. So total kita 200 tambah 200. 200 plus 200 over initial investment 2000 times 100. Tolong kira untuk saya berapa ROI dia? $20. 20%. Okay, good. Senang ke susah? Senang. Senang kan? Kita ada lagi 2 minit. Awak nak ke kita buat soalan nombor 7 ke tak nak dah? Saya kena habis. Nak? Tak nak. Saya tinggalkanlah soalan nombor 7 tu untuk awak fikir-fikirkan waktu-waktu masa lapang sambil menghirup kopi dan goreng pisang di luar rumah petang-petang. Awak fikirkan nombor 7 Okay. Nombor 7 tu penuh dengan gambar. Nombor 7 tu bukan homework lah. Okay. Homework awak nombor 5, 6, 8, 9, 10. Okay. So nombor 7 tu extra je. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. So soalan yang seterusnya tu adalah mostly melibatkan monthly installment loan. Okay, so yang ni tak payah nak explain lah. Yang loan tu sebab kita baru je belajar kan. Soalan 5, 6, 8, 9, 10 ni. So melibatkan loan. Kita baru je belajar tentang loan, so tak ada masalah saya rasa. Okay, so kita habis kat sini. Sekejap, saya dah download belum attendees? Okay. Ada soalan nak tanya sebelum saya habis?
Tak ada. Tak ada. Faham belaka kan? Senang kan? Cikgu saya ada. Apa ya? Ya. Soalan yang pertama tadi tu. Soalan yang pertama. Yang dia ada bagi satu maklumat yang unnecessary tu. Oh, yang tu. Soalan Kenapa? Soalan nombor 6 tu. Kenapa? Kan dia ada tambah bonus share tu kan. Lepas tu nanti bila capital gain tu, kita masuk ke dengan bonus share tu. Okay, faham soalan tu? Okay, so kat sini dia ada return dalam bentuk dividen, dia ada dalam bentuk bonus share, tapi dia tak ada return dalam bentuk capital gain sebab dia tak jual. Dia cakap je harga saham tu meningkat, tapi dia tak cakap pun dia jual saham tu dengan harga tersebut. Jadi dia tak ada return dalam bentuk capital gain. Kalau dia jual, so dia akan ada return 3 jenis, dividen satu, bonus share satu lagi capital gain. Since dia tak jual pun, dia tak cakap pun dia jual, jadi capital gain tu tak ada. So ada dividen dengan bonus share sahaja. Clear ke? Ya, terima kasih cikgu. Sama. Ada lagi nak tanya soalan? Tak. Ada dah kan? Awak nak berehat kan? Okay. So kita habis kat sini. Jangan lupa buat soalan yang saya bagi tu. Kalau awak tengok kat sini, kalau awak buat soalan nombor 1 sampailah belakang, dynamic challenge tu muka surat 81 sehingga 83 tu cukup lengkap untuk cover chapter 3. Okay. So apa yang awak kena buat, awak masih fresh chapter 3, so apa yang awak kena buat adalah revise chapter 1, chapter 2. Okay. So pastikan awak revise sebab soalan saya susah. Saya cakap terus terang, soalan saya susah. Okay, kalau awak tak study. Kalau awak study insyaAllah senang. Okay, study daripada mula-mula sampailah habis chapter 3. Okay, semua saya akan masukkan. Okay, so habis kat sini, minggu depan tak ada kelas, kita ada ITT. So be on time, saya akan mulakan awal dah habiskan lambat. InsyaAllah saya akan buka link 8 hingga 10. Tak ada dah selepas pukul 10. Takkan ada selepas pukul 10. Jadi ikut awak. Okay. Jawab sebelum pukul 10. Pukul 10 sharp saya akan tutup link. Okay. So be on time. Okay. Kita sudahi kelas kita dengan surah Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.